Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mempertemukan kita semua pada pagi ini, yang mana saya kira alhamdulillah begitu ceria semua, wajah-wajah yang bercahaya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita sebahagian daripada orang yang diterima Ramadannya dan keluar daripada Ramadan dalam keadaan dosa yang terampun. InsyaAllah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita sambung perbincangan, diskusi kita, pembacaan kita tentang kitab Istamti' bihayatik, nikmati kehidupanmu, yang mana sebagaimana kita dah sebut sebelum daripada ni, dia adalah cerita kisah-kisah penceritaan tentang kisah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda, yang memberikan satu penjelasan kepada kita betapa indah dan bahagianya kehidupan para sahabat. Dan yang kita fokuskan ialah berkaitan dengan akhlak mereka, kerana salah satu daripada madrasah Ramadan ini juga atau kepentingan akhlak yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah at-taqwa wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga ialah taqwa dan juga akhlak yang baik. Taqwa dan juga akhlak yang baik, dan dua-duanya adalah di antara maksud daripada ibadah puasa kita. Taqwa itu jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa mendatangkan takwa, itu jelas. Maknanya dengan takwa kita dapat masuk syurga. Aktsaru ma yudkhilun nasal jannah at-taqwa wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga, takwa. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dan kita juga pernah baca hadis tentang tidak ada yang paling berat pada timbangan mizan kebaikan manusia pada hari akhirat ialah juga akhlak yang baik. Kerana itu kedua-dua sifat ini, takwa dan akhlak, adalah di antara maksud daripada madrasah Ramadan kita. Sebab tu bila kita bincangkan masalah Ramadan yang datang, yang Allah Subhanahu wa taala memberi tawaran syurga kepada kita, dia bukanlah satu tawaran yang kosong. Bahkan Allah mempermudahkan jalan-jalan syurga di saat datangnya Ramadan. Seperti Allah mensyariatkan puasa dalam Ramadan, maka takwa memasukkan syurga. Dengan puasa dapat takwa. Dalam Ramadan kita sabar lebih. Betul tak? Sabar adalah sesuatu yang memberikan seorang itu kepada syurga, mendatangkan syurga kepada seseorang. Bahkan Allah Ta'ala sebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Bagi sebanyak mana, sebanyak mana tu tak ada had. Sebab tu puasa ni Allah Ta'ala kata apa? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Dia untukku dan aku bagi sebanyak yang aku mahu. Kenapa? Kerana dia ada hubung kait antara puasa dan juga sabar. Sabar ni tanpa hisab. Tanpa hisab tu macam mana? Tak ada had lah. Kita kata apa? Sabar pun ada had juga. Kita kata, bukan Quran kata. Nah, kita kata sabar-sabar pun ada had juga. Kalau dah lebih habis had dia, tak ada dah sabar tu. Kita kata, bukan hadis, bukan Quran kata. Kenapa? Sebab had itu berbeza. Boleh jadi orang lain sabar dia tinggi daripada yang kedua. Sabar orang ni yang lebih tinggi daripada orang tu. Nah, ada orang tak sabar, kena provok 2-3 kali kat mula merah telinga. Rasa nak marah. Nah, ada orang relax. Ada orang tu lebih sabar dah. Ketuk
kepala dia pun tak apa lagi. Sabar. Contoh kita kata dalam dakwah, contohnya dalam mempertahankan agama, sehingga ada yang kesabaran mereka sanggup mati, tak gergaji atas kepala, kemudian dibelah sampai dua. Sehingga bila para sahabat mari mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tastansiruna, ya Rasulullah, kenapa tidak doa kepada Allah supaya kita ni diberi kemenangan? Nabi kata umat terdahulu mereka sampai diletak gergaji atas kepala, dibelah sampai dua, pun tidak berganjak daripada agama mereka. Tapi Nabi kata lakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kamu semua ni gopoh. Tak sama. Itu Nabi kata kepada sahabat dengan orang yang terdahulu. Kita lagilah. Kalau kita tengok orang di Gaza, Palestin hari ini, Gaza, Palestin, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keselamatan dan juga keamanan kepada mereka dan mengembalikan hak-hak mereka yang telah dirampas. Sabar mereka. Kalau kita lama dah lari. Dah, dia duduk situ sebab itu tanah dia. Apa yang berlaku pun dia itu tanah dia. Mempertahankan diri adalah salah satu daripada syariat. Duduklah dia di situ. Sabar. Kalau ramai juga yang keluar, tak tahan duduk, tapi mereka sanggup. Mana ada orang tahan duduk, nak pergi sekolah kena lalu security. Nak pergi sekolah, budak-budak kecil kena lalu M16. Bukan main-main, kena lalu pagar, tapi kesabaran yang tinggi. Maknanya apa? Sifat sabar antara manusia dengan manusia yang lain itu ada beza. Siapa yang meletakkan had dia? Kita. Setinggi mana ilmu dia, setinggi mana iman dia, maka itu yang membezakan antara kesabaran individu dengan individu yang lain. Tetapi umumnya kesabaran adalah sesuatu yang mendatangkan pahala yang banyak dan dia menjadi sebab kepada syurga Allah. Yang ketiga, dalam Ramadan ini juga berkaitan dengan dia mendidik akhlak. Tawaran syurga dalam Ramadan, maka syariat akhlak datang dalam Ramadan. Sehingga Nabi kata insyatamahu rajulun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang datang nak caci, nak maki dan sebagainya, maka jawablah kepada dia, aku puasa. Bukankah itu adalah satu didikan kepada akhlak yang baik? Nabi SAW kata apa? Man lam yada'a qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, tidak meninggalkan amalan perbuatan yang buruk dan juga kejahilan, kebodohan, maka Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minum. Arti kata yang lain, kalau tak jaga mulut, baik tak sah puasa. Sebab Allah Ta'ala tak terima puasa itu, tak ada pahala di sisi Allah. Maka dia mendidik akhlak. Allah bukan sahaja tawarkan Ramadan, tawarkan syurga dalam Ramadan, tapi datang bersamanya syariat yang memudahkan kita masuk syurga. Apa lagi? Banyak sebab-sebab masuk syurga dalam Ramadan. Apa lagi? Kita sebut ringkasan nak masuk kitab kita pula ni, sebagai mukaddimah kita hari ni. Apa dia? Bersedekah. Ahsanti. Sedekah. Al-infaq dalam Ramadan digalakkan banyak memberi makanan, bahkan memberi makan itu infak dengan makanan. Nabi kata apa? Ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, at'imut ta'am, afshus salam, sebarkan salam, berilah makan dan hubungkan silaturrahim. Dalam satu riwayat, wasallu bil-lail wan nasu niyam, salatlah di malam hari di waktu manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan sejahteranya. Mana ada sebab, bukan sekadar Ramadan ini aku tawarkan syurga, lepas tu buat ikut kamu nak buat macam mana. Tak. Dia memberikan pula galakan syariat macam-macam. Allah ni dia memandu kita. Sebab tu bila datang Ramadan, bila kita kenal keindahan syariat, dia seolah-olah Allah ni bukan sekadar tawar, tetapi dia tarik kita pergi kepada syurga Allah.
tarik kita pergi, ni syurga. Kalau tak nak lagi, tu tak tahulah. Apa lagi? Syariat yang memudahkan kita masuk syurga, khusus dalam Ramadan. Bukankah ada galakan dan syariat untuk kita memperbanyakkan salat malam dengan tarawih dan sebagainya? Bulan-bulan lain tak ada salat tarawih, tapi dalam Ramadan ada salat tarawih. Kenapa? Kerana salat itu sendiri adalah salah satu sebab untuk masuk syurga. Seorang sahabat nama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, pernah dia bermabit di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tengah malam, dia bawa air wuduk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pagi tu Nabi tanya kepada dia apa? Sal tu'ta. Kamu mintalah yang kamu nak, kamu diberikan. Dia kata, as'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta nak bersamamu dalam syurga. Nabi kata, awa ghairu dhalik, tak ada dah lain selain daripada tu. Dia jawab, huwa dhaka, itulah saja yang aku nak, tak nak yang lain, tu saja. Yang penting boleh masuk syurga. Lalu Nabi kata kepada dia, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyakkan sujud. Maka sujud atau salat adalah antara sebab boleh masuk syurga. Dalam Ramadan ada syariat untuk memperbanyakkan salat. Apa lagi? Baca Quran. Naam. Dalam hadis Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran. Sesungguhnya dia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Dan dikatakan kepada ashabul Quran, orang yang membaca Quran, Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya takunu manzilatuka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, naiklah darjatmu dalam syurga. Bertartillah sebagaimana kamu bertartil dalam dunia, dan kedudukan kamu dalam syurga adalah setinggi ayat yang terakhir kamu baca di dunia. Mana semakin banyak kita baca Quran dalam dunia, kita akan ulang bacaan itu dalam syurga, dan dia akan meningkatkan darjat dan kedudukan kita di sisi Allah. Ramadan adalah peluang untuk masuk syurga. Ramadan adalah satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, anugerah dan nikmat. Janganlah kita persia-siakan dia. Dan termasuk yang kita sebut tadi ialah akhlak yang baik. Kerana tu bila kita baca, walaupun yang kita baca ini hanyalah sekadar kisah-kisah kehidupan yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, tapi pandanglah dia sebagai sesuatu yang bernilai tinggi, kerana dia adalah sesuatu yang memasukkan manusia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ke kita ada maksud hidup yang lain, keutamaan yang lain ada? Tak ada dah. Hidup kita ni tu je, macam sahabat tu minta. Nabi tanya, awa ghairu dhalik, kamu nak tak nak hak lain dah, melainkan tu je. Huwa dhak, itulah yang kita nak dalam hidup. Kalau kita sakit ke, sihat ke, kaya ke, miskin ke, senang ke, susah ke, natijah yang terakhir tetap keinginan kita adalah syurga. Kita tak nak hidup dunia mewah, nikmat, bahagia, tapi bila sampai di hari akhirat kita merana dan sengsara. Tak nak. Kita nak tu saja. Sampai macam orang di Palestin, kita tengok dia mungkin Allah sedih, dia tengok kita mungkin dia kata Allah sedih. Kan ada orang post apa, saya tak tahu benar kebenaran dia, yang disebut pada Haliza Hilmi tu. Nah, dia kata apa? Di saat dia kata kesiannya pada orang Palestin diuji dengan Allah, dia kata apa? Allah uji kami dengan peluru sehingga kami dekat dengan Allah, tapi kamu diuji dengan hiburan, akhirnya kamu jauh daripada Allah. Ujian dia walaupun kita nampak berat, tapi di hari akhirat mungkin dia lebih baik daripada apa yang kita ada. Kita diuji dengan nikmat, kita diuji dengan hiburan, akhirnya apa jadi? Pemuda-pemudi kita lagi lama lagi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu natijah yang paling akhir adalah syurga Allah. Apa saja yang kita tengok di dunia ini adalah sebab. Yang utamanya ialah
kita dapat memasuki syurga Allah. Sebab tu berdoalah banyak-banyak dalam Ramadan. Apa yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita, semuanya jadikanlah ia sebagai sebab untuk masuk ke dalam syurga. Baik, kita masuk dalam bab kita ni. Tajuk kita pada hari ini yang disebut sebagai farri, ya? Farra minal masyakil, atau firra minal masyakil. Larilah daripada masalah. Larilah daripada masalah. Jangan cari masalah, lari daripada masalah. Rupa-rupanya lari masalah ni, tidak cari masalah adalah akhlak. Nah, kata ada masalah, memang ada masalah, tapi tak nak cari masalah. Ada orang kata, Ustaz Hashim tak apa, dia kata kat surau saya, dekat kat rumah tu, dia kata, siapa nak buat, macam tahlil lah, dia kata, nak buat, buat. Tak nak buat pun, tak apa. Nak buat pun, tak ada masalah. Saya pun jawab dia, ada masalah, cuma kita tak nak cari masalah. Kalau nak cari masalah, kita pergi jumpa dia, cari macam-macam. Tapi dia dah tahu apa stand kita. Dia kata tak nak buat pun tak apa, hak nak buat pun tak ada masalah. Kita ambil hak tak buat tak apa, lepas tu hak selepas tu bukan tak ada masalah, tak nak cari masalah. Jangan cari masalah, cari masalah susah kita. Tak banyak benda. Melainkan kita tengok ada ruang yang boleh kita gunakan menasihati, tambah-tambah dalam bulan Ramadan pula. Kadang-kadang pahala tak ada guna pun, akhirnya hilang pahala puasa je. Tak. Kalau boleh hadapi masalah tak apa, tapi kalau tak boleh, jangan cari masalah. Larilah daripada masalah. Baik, larilah daripada masalah. Dia kata kadang-kadang masalah ni, manusia kalaulah dia pergi ke hospital buat satu medical check up, gilah mana-mana manusia hari ni pergi medical check up mesti jumpa penyakit. Sebab apa? Dah kita ni manusia. Dan kita ni manusia, maknanya sakit, masalah itu memang lumrah dalam kehidupan kita. Lumrah. Paling-paling tidak darah tinggi, kecil manis tu common, biasa. Tak, biasa. Siapa kadang-kadang orang kata tak nak pergi medical check up, kalau pergi mesti jumpa masalah. Baik tak pergi, dia kata. Itu pun kena perhati, kata. Saya bukan galak tak pergi, cuma ada falsafah manusia begitu. Baik, idza tafakkarta fi hadza wajadtahu sahihan. Dia kata ada satu perumpamaan dalam bahasa Arab. Dia kata al-yadul ladzi ma taqdiru talwiha safihah. Tangan yang kamu tak mampu untuk tepuk dia, maka jabatlah tangannya. Faham tak? Tangan yang kamu tak mampu nak tampar dia, salam lah. Dia nak bergaduh kita, dia mari bergaduh kita, bagi untuk penumbuk kita. Gini tengok, kita kata Allah besarnya penumbuk dia. Nak lari daripada masalah apa dia? Jangan Allah penumbuk juga, Allah tangan terbuka. Salam dulu, Assalamualaikum balik. Selesai masalah. Dalam setengah-setengah situasi begitu keadaan dia. Kalau tangan yang kita tak mampu, sampai kita berjidal, berdebat. Kita tengok dalam masalah ini ramai orang yang suka pada jidal. Bahkan tarkul mira, meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia berada di atas kebenaran, juga antara sebab untuk memasuki syurga. Nabi kata, aku menjamin satu rumah bibaitin fi rabadil jannah, pada pertengahan ataupun pada di bawah syurga, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di atas kebenaran. Dia benar dah, tapi di akhir-akhir ini banyak golongan yang mana bila kita bercakap pun Quran dan hadis tak menjadi kesan kepada dia. Ada dekat surau kat rumah saya pun ni, sekarang ni dia tengah pening. Dia kata mengaji Quran dengan hadis ni sunat je, dia kata. Kalau ada dalam satu kampung tu seorang pun tak apa, hak penting fiqh, dia kata. Lah, orang pun pening belaka mari pakat ngadu saya.
Ustaz mana? Muka sekarang ni kan musim Ramadan, dia panggil banyak orang mari mengajar kat surau-surau. Setengah-setengah tu dia tak bagi topik pun. Dia panggil je. Panggil, lepas tu mari ada ustaz cerita, ikut yang dia nak cerita lah. Dapat rezeki ustaz yang baik, alhamdulillah. Dapat rezeki ustaz hak tak tahu mana-mana, innalillah. Garu pala pakak mari, kata panggil sangat dah, siapa suruh panggil. Dia kata pening ustaz jemaah. Kenapa? Dia kata ngaji Quran dengan hadis sunat je. Kita tu ngaji tiap-tiap hari dah duduk belajar hadis ke situ. Nah, dia kata ustaz tu ngajar hadis tiap-tiap hari dah situ. Memang saya baca situ tiap-tiap subuh. Belum Ramadan ni tiap-tiap pagi saya ngajar situlah. Tapi Ramadan ni kita, dia masuk macam-macam lah, kita pun ada jadi imam lah pun. Dia kata dah panggil sangat, dia kata suruh panggil. Nak panggil sangat, boleh faedah lah pula. Ada pun kata Quran dengan hadis sunat. Kelas kampung tak ada seorang tak bodoh ngaji Quran hadis. Hak penting fiqh je tak. Nah, cuma orang tanya, apa tu fiqh tu nak ambil mana? Tidak ambil Quran dengan hadis. Tu ya sumber kita. Tapi sampai di satu tahap, bila dia kata duduk istirahah menambahkan rukun solat. Duduk istirahah, kan lepas daripada kita sujud rakaat pertama nak naik rakaat kedua, kita ada duduk istirahah. Dia kata batal semuanya sebab menambahkan rukun dalam solat lebih daripada pergerakan. Lepas tu ada orang tanya, kalau tak imam hok buat ustaz macam mana? Dia kata batal habis semaya Jumaat. Dia kata tak batal. Ini batalnya individu, solat Jumaat tak batal. Jumaat pun lagi pening. Mana pula tu tak imam, tidak individu lah. Tapi bila orang tanya apa dalil ustaz, dia kata mengikut pemahaman saya baca dalam kitab. Dia kata Jumaat pun dah pening lah. Pakak pergi jumpa pengurusi, bawalah panggil dia ni, buat bala kan mari kat surau kita. Tapi inilah yang berlaku dalam masyarakat. Kan pening kita. Orang begini, kita nak pergi hujah dengan dia. Dia sendiri pun dia kata, dia tengok kita ngaji hadis, kita bawa hadis ke dia, dia anggap benda tu tidak bernilai, dia anggap kecil. Pernah datang saya tu ngajar, dia sendiri mari. Tiap-tiap hari kita baca hadis, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Muqaddimah nak mengajar, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Tiap hari kita baca, tiap-tiap pagi, tapi bahasa Arab. Ada satu hari tu kita baca terjemahan dia. Oh, mari dia tak puas hati. Ustaz, macam mana ustaz boleh kata setiap bid'ah itu sesat? Dia kata. Saya kata, apa masalah dia? Mana ada setiap bid'ah sesat, ada bid'ah. Malah dia mula argue. Saya kata bukan saya kata, itu hadis yang saya terjemahkan. Tiap-tiap hari saya baca, awak tak kata apa pun, saya baca kod Melayu, marah pula dia. Rupa-rupanya tak faham bahasa Arab. Dia tak faham bahasa Arab, masalah. Dia anggap perkataan tu perkataan kita, padahal dia adalah hadis dari Nabi SAW. Hatta bila kita kata hak tu saya baca tu hadis Nabi, masih juga tak puas hati. Orang begini, ada nilai tak kita nak berhujah dengan dia? Buang masa. Farra minal bash. Tangan yang kamu tak sanggup, bukan tak sanggup, penumbuk kita lebih besar daripada dia. Tapi kalau kita tumbuk dengan dia, buat sakit kita je. Buat sakit tangan aku je. Dah, kalau kita tumbuk dia memang jatuh pun, tapi tangan kita pun sakit juga. Baik tak sah. Dia pun tak ada gapo-gapo. Assalamualaikum. Salam. Sudah balik sudah. Far minal masyakil. Sebab kalau kita berlanjutan dalam perdebatan, akan menatijahkan sesuatu yang sia-sia. Dan ini termasuk dalam akhlak. Satu lagi yang disebut di sini ialah, jangan kita mencari kesempurnaan. Jangan cari kesempurnaan. Sebab bila kita cari kesempurnaan, kita akan jumpa masalah. Cara nak lari daripada masalah ialah jangan cari kesempurnaan. Terimalah masalah itu sebagai perkara normal dalam hidup manusia. Terima. Masalah itu sesuatu yang normal dalam hidup manusia, yang tak ada
kekurangan ni satu tempat je. Datang seorang pemuda daripada Bani Nadar, jumpa seorang syekh dia, cari bantuan, minta dengan syekh cari jodoh untuk dia, untuk jadikan dia sebagai teman hidup sampai ke akhir hayat. Bila tu teman hidup akhir hayat tu, mulalah dia duduk gambar nak cari wanita macam mana. Dia pergi jumpa syekh. Syekh pun tanya, sifat apa yang kamu nak pada wanita tu, aku nak tolong cari. Dia kata, manzaruha jamil, rupa dia cantik. Nombor satu sekali. Yang kedua, qiwamuha tawil, tubuhnya tinggi. Sya'ruha harir, rambutnya bak sutra, lembut. Raihatuha abir, harumannya sangat wangi. Ladhizatut ta'am, masakannya lazat. Azbatul kalam, percakapannya enak didengar. In nazartu ilaiha sarratni, kalau aku tengok kepada dia membahagiakan aku. Wa in ghibtu anha hafizatni, kalau aku meninggalkan dia di rumah, maka dia menjaga kehormatanku. La tukhalifu li amran, tak pernah dia menyanggahi perintahku. Wala akhsha minha syarran, dan aku tidak takut dari dirinya akan sesuatu keburukan. Laha dinun yarfa'uha, baginya ada agama yang mengangkatnya dan kebijaksanaan yang memuliakannya. Bahasa dia dahsyat. Syekh dengar. Bila lama-lama tak habis lagi tu, duk sambung lagi. Syekh berkata, ya waladi indi talabuka, wahai anakku, aku ada satu calon untuk kamu. Dia tanya Syekh, mana dia calon dia? Syekh jawab, fil jannah biiznillah, ada dalam syurga. Kamu tak akan jumpa wanita sebegini dalam dunia. Tunggu masuk syurga, mati dulu baru dapat. Maknanya apa? Kalau kamu letak dalam kepalamu itulah wanita dalam dunia, lalu kamu berkahwin dengannya, kamu tak akan bahagia. Cukuplah kau. Kita duduk doa Mekah tu, pergi umrah duduk doa, masa bujang-bujang dululah. Begini juga doanya lebih kurang. Bila kahwin, rupanya doa aku tak makbul. Mula-mula fikir, akhir sekali fikir-fikir, banyak doa makbul. Kalau makbul belaka tu bukan wanita dunia. Nah, sampai bila adik saya kahwin dulu pada saya, sama lelaki, dia kahwin dulu. Mari seorang lelaki jumpa saya. Dia kata, kenapa tak kahwin lagi abang? Saya kata, tak jumpa lagi orang nak kahwin macam mana? Dia kata, mana? Dia kata, kau pilih hak comel sangat. Dia kata. Saya kata, tak jumpa lagi. Lepas tu dia kata, kalau kita cari yang sempurna, kita jumpa yang kurang. Kalau kita terima kekurangan, itulah dia kesempurnaan. Nah, kalau kita cari yang sempurna, kita akan jumpa kekurangan. Sebab kita nak sempurna tu yang ada kurang, tak puas hati. Tapi kalau kita menerima kekurangan, itulah dia kesempurnaan. Betapa ramai orang bahagia, padahal pasangan dia adalah pasangan hidup yang biasa, tetapi mereka redha dengan apa yang ada. Al-qanaah. Akhirnya mereka mengecapi kebahagiaan. Tengok Nabi SAW dengan isteri dia macam mana. Tengok Nabi dengan isteri dia, sampai kadang-kadang tidur duduk. Kadang-kadang Nabi nak ketuk rumah, Aisyah tak buka duduk tangga Nabi SAW. Tengok balik rumah, ada tak makanan? Tak ada. Aisyah kata, idan asum, kalau gitu aku puasa. Kalau kita balik rumah, ada makanan tak? Tak ada bang. Allah, takkan tak boleh cadam macam-macam lah. Tak usah sambung lah bulan Ramadan. Baik. Jadi itu yang disebut tentang bagaimana kita dengan kehidupan. Naam. Di dunia ini latihlah diri kita untuk bertolak ansur.
Jangan mencari masalah dengan kita mencari kesempurnaan dalam hidup. Tengokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi bagaimana? Nabi sangat tinggi tolak ansur Nabi. Apa yang kita sebut tadi, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah dia waktu duha, padahal Nabi lapar. Nabi sallallahu alaihi wasallam lapar. Nabi tanya kepada ahli keluarganya, hal indakum min syai'? Indakum ta'am? Kamu ada makanan dah? Aku lapar. Sahabat ataupun isteri Nabi kata, lah, tak ada apa-apa. Idzan asum. Kalau begitu aku berpuasa. Jangan cari masalah. Larilah daripada masalah. Boleh nak cari masalah. Takkan kamu tak boleh sediakan sikit dan pergilah buat sekejap dan sebagainya, cari dan sebagainya. Dah, Nabi kata idzan asum. Jalan yang paling mudah selesai masalah. Satu hari Nabi bermuamalah dengan para sahabat ni. Yata'amal bikulli samahah. Seorang sahabat yang bernama Kalthum bin Husain. Dia ni antara sahabat yang sangat-sangat, antara kibarus sahabat, sahabat yang tinggi kedudukan dia. Kalthum bin Husain, sahabat Nabi ni, menceritakan satu kisah. Sewaktu dalam peperangan Tabuk, dia berperang dalam perang Tabuk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasirtu dhata lailah ma'ahu. Aku berjalan dengan Nabi satu malam dan kami berada di Wadi Akhdar. Mereka berjalan lama, jalan jauh, sehingga unta dia ni, dia berjalan dengan Nabi naik unta. Unta dia ni, dia sampai mengantuk ni. Kadang-kadang unta dia pergi gesek dengan unta Nabi. Duk tidur, unta duk mengantuk. Kali unta pun mengantuk juga, tak tahu. Tengah mengantuk, tuan dia tu tangan tu tak tarik unta pergi tepi. Unta pun pergi tepi, duk gesek unta Nabi. La ilaha illallah. Faja'ala yaghlibuhun nu'as. Dia sangat mengantuk. Jadi duduk sekejap, duduk dekat. Bila dia sedar, dia pun jauh, tarik balik unta dia jauh dengan Nabi. Kemudian duduk lama-lama, pergi balik ke unta Nabi. Dah, fazahamat rahilatuhu rahilatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya dia terlanggar unta Nabi. Bukan setakat gesa, dia terlanggar unta Nabi. Sampai menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang naik unta ni kaki duduk bawah kan. Tak ada orang naik unta kaki duduk atas ni. Kaki duduk bawah. Bila kena unta tu, kena lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam min harri ma yajid. Jadi Nabi bila kena tu, Nabi kata hissa, his Nabi kata. Fastaiqadha Kalthum. Maka sedar Kalthum. Tengok unta dia dah langgar unta Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, istaghfirli, ya Rasulullah, minta keampunan untukku. Minta maaf ya Rasulullah, minta keampunan untukku. Nabi kata, jalan. Sir, Nabi kata, jalan. Naam, dia pun berjalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara yang paling mudah, itulah dia, jalan. Tak saja jawab apa, nak kata marah pun tidak, nak iya pun tak, jalan terus. Dia tak kata nampak jalan luas pada pasir, wadi, bukan jalan highway dak, naik unta tengah pada pasir. Kalau kita tak kena. Aku rasa pada pasir ni luas lagi. Nah, kalau kita, tapi inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Datang seorang wanita, mari satu burdah, pakaian, bagi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu selendang begitu, tak atas bau tu, letak atas. Bagi qit'atu qumash, bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah tenun kait satu pakaian dan aku nak pakaikan kamu dengannya. Nabi pun ambil pakaian tersebut dan Nabi pakai. Dan Nabi pada masa itu memang pun berhajat kepada pakaian. Tiba-tiba bila Nabi masuk rumah dia, Nabi pakai, kemudian Nabi keluar.
Nabi keluar kepada para sahabat. Ada seorang lelaki, dia tengok baju Nabi, dia berkenan. Dia tengok baju Nabi, dia pula berkenan. Lah memang bagian Nabi yang cantik. Jadi dia tengok, dia berkenan. Dia pun kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, iksiniha. Ya Rasulullah, pakaikan aku dengannya." Maknanya dia nak baju tu. Dia minta, "Ya Rasulullah, boleh tak aku nak pakai baju tu?" Kalau kita macam mana? Allah, nah, aku baru je pakai. Nabi ni kata apa? Naam, Nabi kata. Nabi kata okey. Kemudian Nabi masuk balik dalam rumah, Nabi buka baju tersebut, Nabi pakai baju yang lama, Nabi keluar dan Nabi bagi kepada lelaki tersebut pakaian itu. Sahabat-sahabat yang lain tengok, sahabat lain perasan Nabi berhajat kepada pakaian tersebut, tapi Nabi tak sanggup untuk menolak permintaan sahabat dia. Lalu sahabat lain kata kepada dia, "Ma ahsanta sa'altahu iyyaha wa qad alimta annahu la yaruddu sa'ila." Dia kata, "Kamu alangkah eloknya kamu minta dengan Nabi, padahal kamu tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan orang. Nabi nak pakaian tersebut, kamu minta dengan Nabi." Lagi kita kata, "Wallahi ma sa'altu illa litakuna kafani yauma amut." Aku tak minta selendang itu, melainkan aku berharap dia menjadi kafanku di saat aku meninggal. Falamma mata ar-rajul, bila lelaki tersebut meninggal, memang orang buat kafan pada dia apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cerita ini menunjukkan tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tak cari banyak masalah. Kalau nak bagi. Lagi kisah Nabi. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami sahabat dalam salat Isya. Maka masuklah ke dalam masjid dua orang anak, iaitu Hasan dan juga Husain. Kedua-duanya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi duduk salat, dua-dua ni pergi. Nabi sedang salat, bila Nabi sujud, maka kedua-duanya ni naik atas belakang Nabi. Naik atas belakang Nabi, kemudian dia tungganglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi nak bangun daripada rukuk, maka Nabi ambil kedua-duanya letak di bawah dengan keadaan lembut, dan Nabi turunkan dia dan duduk di bawah. Kemudian Nabi bangun daripada sujud. Bila Nabi sujud kali kedua, cepat-cepat dua-dua tu naik balik. Dan jadi kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal baginda sedang salat. Kemudian Nabi pun buat begitu, kembali turunkan dia sampailah selesai salat. Kemudian Nabi dudukkan kedua-duanya, Hasan dan Husain, atas riba Nabi. Datang Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi. Dia tanya, "Ya Rasulullah, arudduhuma, aku hantar balik dua-dua ni ke mak dia?" Abu Hurairah minta dengan Nabi, "Jom, mai kita balik kat mak ke, balik kat ayah, balik rumah, nak ambil Hasan dan Husain." Nabi kata, Nabi ayat kepada, "Falam yu'jal alaihima thumma labitha qalilan fabariqat burqatan minas sama'." Nabi kata, biar dulu dah. Duduk sekejap atas riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal duduk naik kuda tu, anak terimam buat gitu pula. Macam mana? Merah muka terimam. Saya pernah juga kadang-kadang, tapi tak sampai tahap kuda lah. Anak terimam hak bising sekali. Pergi solat tarawih, suara hak belakang tu anak terimam. Orang nak marah, anak terimam. Merah, tengok tak, anak siapa tu bising tu? Anak terimam. Aduh, sudah anak terimam. Kita merah telinga. Allah, anak aku pula masalah ni. Berasa juga. Sekali jumpa anak kita, apa kita buat? Dah kita telinga merah dah. Apa lagi? Pala dendam ya? Merah juga telinga dia. Mana cik aku seorangnya merah telinga.
Tak. Kitanya begitulah. Tidaklah kata tarik telinga je lah. Mari balik ni apa main duk bising pak semayang ni. Orang mari nak semayang, kita mari nak main. Marahlah kitanya. Tapi Nabi SAW, Nabi kata biarlah, duduk. Tiba-tiba bunyi kilap yang kuat. Kemudian Nabi kata kepada kedua-duanya, ilhaqa bi ummikuma. Balik cepat pergi jumpa. Balik pergi kat mak. Kilap dia nak hujan tu. Nabi SAW, la ilaha illallah, akhlak dia. Payah kita nak ikut ni. Nah, kita banyak dah kata ikut sunnah Nabi. Tapi dalam akhlak, apakah kita sudah menepati akhlak Nabi SAW? Kalau belum lagi, maka muhasabah diri kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah satu hari yang lain, Nabi sujud, kedua-dua pun mari jadi kuda pula. Dua-dua mari naik atas belakang Nabi. Panjang pula sujud Nabi. Nabi tak boleh nak pas boleh jadi dua-dua orang kat atas tu ke tak tahulah macam mana. Tak boleh, Nabi duduk lama sujud Nabi. Sampailah selepas daripada solat tu, lepas sujud lama. Sahabat tu tanya mai Rasulullah, kamu sujud tadi lama. Lama sujud ni. Asyai'un umirta bihi? Sahabat tanya lama tu bukan sebab apa? Adakah satu syariat baru? Sahabat tanya, sesuatu diperintahkan kepada kamu ke sujud lama? Sahabat dia gitu. Bila Nabi ada buat sesuatu yang baru, dia terus mari tanya, ini syariat ke apa? Kan satu hari Nabi SAW hak Nabi terlupa. Nah, Nabi solat lebih tu kan. Lebih tu. Sahabat mari tanya, ya Rasulullah, kamu lupa ke solat memang lebih? Allah Ta'ala suruh solat ni 4 jadi 5. Dan Nabi kata, aku pun lupa juga. Lepas tu Nabi sujud sahwi. Sahabat ni kalau ada benda yang tu, Nabi dia tanya Nabi SAW. Bila sujud lama, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, asyai'un umirta bihi au yuha ilaik? Apakah sesuatu yang kamu diperintahkan ataupun diwahyukan kepada kamu? Nabi kata, la, bukan begitu, tetapi anakku irtahalani, dua-dua naik atasku, naik menunggangiku. Tunggang aku, tunggang ni menjadi kuda sungguh lah. Memang sungguh naik atas tu, main atas belakang Nabi. Dia kata, fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Aku tak suka untuk menyegerakan, biarlah dia sampai menunaikan hajat dia, nak main atas belakang aku. Allahu Akbar. Nabi SAW. Baik. Satu hari, cerita banyak cerita Nabi ni. Dia pergi kepada Ummu Hani bin Abi Talib. Ummu Hani binti Abu Talib radhiyallahu anha. Nabi pergi dalam keadaan lapar. Nabi tanya dia, kamu ada makanan tak? Dia kata, laisa indi illa kisrun yabisah. Aku tak ada apa-apa melainkan ada roti-roti yang kering. Roti kisrun, benda-benda cebisan roti yang sudah kering. Cebisan roti yang sudah kering. Macam mana kalau kita agak nasi lebih-lebih tu lah. Dia cebisan roti. Orang Arab ni kalau dia makan roti hak tak habis tu, kering tu, dia simpan. Kadang-kadang buat makanan unta, kuda dan sebagainya. Sebab dia kering kan, kerah. Pernah makan roti Arab? Roti Arab hak Sungai Buloh tu lembut. Ni roti hak sekeping besar tu. Roti hak boleh buat pinggan tu. Kalau mula-mula masak lembut. Bila dah kerah, kalau pergi pantai tu boleh gati hak tu. Buat apa tu? Orang panggil apa? Nak sebut pun tak reti saya. Dia boleh buat begitu. Boleh main lancar tu. Kerah sungguh. Kalau kita makan setengah biji, kalau tak makan cepat ni, rahang kita ni sakit kunyah. Saya tak pernah habis walau sebiji. Kalau duduk Mekah dulu, Madinah pun sebiji tu kongsi 3. Orang Arab dua biji seorang. Kita sebiji kongsi 3 orang. Dia pergi rumah Nabi, rumah Ummu Hani. Tiba-tiba yang ada adalah cebisan roti kering. Dia tanya, ada tak makanan? Dia kata, ada, tapi kami malu nak bagi. Dia berkata, halummi bihin, datangkah dia? Awak datang makan. Lalu Nabi SAW ambil
Nabi pun letak dalam air. Letak dalam air buat jadi biskut. Lembut, jadi lembut. Kemudian Nabi letak garam. Kemudian Nabi pun makan roti tersebut dalam keadaan basah bercampur garam. Makan. Lepas tu Nabi tanya, lauk ada lauk? Idam, ada lauk tak? Orang Arab biasa dia makan roti ada lauk. Kalau kita kat nasi kosong lah, tak, lauk ada tak? Telur ke apa ke? Nabi tanya, lauk ada lauk? Dia kata, ma indi ya Rasulullah illa syai'un minal khal. Tak ada apa kecuali beberapa jeruk. Khal ni jeruk, makanan yang dijeruk. Maknanya kalau sayur tu dia letak dalam cuka untuk tahan lama. Buat macam idam lah. Kalau kita tu kan, kalau kita makan orang Arab tu ada jeruk-jeruk dia tu kan, khal dia panggil, khal. Lalu Nabi kata, tak apa, mari. Thumma hamidallah, Nabi makan. Dan Nabi kata, ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik lauk ialah jeruk. Nabi kata begitu. Ini adalah susuk atau sisi kehidupan Nabi. Komplain tak banyak, tapi dia menerima seada yang apa yang ada dalam hidup. Sebab tu siapa yang nak lari daripada masalah, tengoklah sudut kehidupan Nabi SAW. Apa yang kita tak mampu nak lawan, ataupun kita menerima masalah seadanya. Kalau kita cari kesempurnaan, kita jumpa kekurangan. Kalau kita menerima kekurangan, itulah dia kesempurnaan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, maka Nabi sifat tak suka cari masalah ni. Satu hari Nabi SAW, ada banyak kisah lagi tapi kita ringkaskan yang ni. Nabi ini satu hari dia naik atas mimbar. Tak nak carinya masalah Nabi. Satu hari Nabi atas mimbar, Nabi berkhutbah kepada sahabat dia, dan Nabi meninggikan suaranya sampai wanita-wanita yang ada dalam rumah mereka mendengar suara Nabi. Apa yang Nabi kata? Nabi kata, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu ila qalbihi. Wahai sekalian manusia yang beriman dengan lidahnya tetapi tidak masuk iman ke dalam hatinya, janganlah kamu mencela kaum muslimin dan jangan kamu mencari-cari keaiban mereka. Fa innahu man yattabi' aurata akhi, sesungguhnya siapa yang mencari keaiban saudaranya, maka Allah akan mencari keaibannya. Allah akan mengikuti keaibannya. Dan siapa yang Allah membukakan keaiban dia, Allah akan buka keaiban walau dalam rumah dia sendiri. Nabi bagi tahu hadis ini sebab apa? Sebab Nabi tak bagi kita suka buka dan cerita masalah orang. Bila kita buka keaiban, maka akan timbul banyak masalah. Dan dalam satu hadis, Nabi sangat-sangat tak suka untuk orang datangkan cerita masalah kepada dia. Kita suka kongsi masalah. Kamu tahu tak, fulan bin fulan, Allah begini cerita popek. Hak dia setuju, dia tak cerita. Dia cerita hak dia tak setuju. Nah, dia tu aku pergi rumah dia, sofa rasa 4-5 tahun dah tak tukar rasa. Tengok dia cerita benda-benda bagus tu. Balik makan, mu tengok duk langsir rumah dia. Allahu Akbar. Macam-macam. Ada patut dia bagi makan pinggan sumbing, dia kata. Padahal sumbing tu sikit, nasi dia sedap tak sebut. Nabi kata apa? Ala la yablughani ahadun minkum, la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabihi syai'a, min ashabi syai'a, fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga At-Tirmizi, dan sanadnya ada pertikaian di kalangan ulama, tetapi maknanya Nabi kata apa? Janganlah seorang daripada kamu datang bawa cerita sahabatku kepadaku, bawa cerita tak elok sahabatku kepadaku. Jangan.
sesungguhnya aku suka untuk keluar di kalangan kamu dalam keadaan hati yang tenang dan lapang, bersih. Sebab bila kita cerita, orang ni cerita ni, kita kalau tak tahu dia tu ada masalah, kita elok je. Mu tahu tak dia tu ada masalah? Oh, ya ke? Aku selama duduk cakap elok dengan dia. Lepas tahu tu gak mula tak nak cakap mulalah tak selesa kita jadi. Nabi kata aku tak suka begitu. Kalau dia ada masalah, kalau dia ada dengan kamu, jangan ada masalah dengan aku. Nabi tak suka untuk cari masalah dengan sahabat-sahabat dia. Sebab itulah inilah akhlak at-tasamuh, dia panggil bertolak ansur. Dalam Ramadan begini tak Nabi ajar? Gini tak dalam Ramadan? Samalah. Nabi kata kalau orang caci kamu jawab apa? Inni saim, aku berpuasa. Sama. Kenapa? Bila kita kata inni saim, aku puasa, maknanya kita lari daripada masalah. Tak nak cari masalah. Kamu nak kata, kamu katalah apa yang kamu kata. Adapun aku berpuasa. Selesai. Jangan pun lepas buka nanti sehari balik. Kau tak di tengah hari aku puasa. Sekarang ni aku buka dah sekarang ni. Kamu cakap apa tadi? Zuhur tadi? Ni jaga-jaga. Jumpa pula pak solat tarawih pula kak. Allahu akbar. Aku tak puas hati tadi lagi kamu ni. Sejak zuhur tadi aku tak puas hati dah ni. Tapi tadi puasa, sekarang ni aku buka dah jaga kamu. Mari sini. Lah, janganlah. Maknanya ini saim, aku puasa lepas habis. Baik. Yang seterusnya, akhlak yang baik juga disebut ialah i'tarif khata'ak. I'tarif bi khata'ik. Jangan sombong dan mudah mengaku kepada kesilapan. Mudah mengaku kesilapan adalah sebahagian daripada akhlak. Mudah mengaku kesilapan adalah sebahagian daripada akhlak. Sebagaimana yang berlaku di antara Abu Dzar dengan Bilal radhiyallahu anhuma. Bilal dan Abu Dzar bergaduh. Ada pertikaian sehingga Abu Dzar ni marah kepada Bilal. Abu Dzar dia marah kepada Bilal. Bila marah kepada Bilal, apa Abu Dzar cakap? Kisah semua kita tahu kan? Bilal ni daripada mana Bilal? Bilal bin Rabah. Asal daripada mana? Habasyah. Habasyah ni kat mana? Habasyah kat Afrika, Ethiopia hari ni sekarang ni. Sekarang ni Ethiopia. Habasyah ni Ethiopia. Ethiopia ni Afrika. Maknanya dia berkulit hitam. Bila Abu Dzar marah kepada Bilal, dia kata apa? Ya benas sauda, wahai anak orang hitam. Sauda tu kan hitam. Habbatu sauda. Tapi kalau sebut habbatu sauda tak cela. Sebab memang dia sifat dia habbatu sauda orang panggil. Tapi ni dia cela. Dia kata ya benas sauda, wahai anak orang hitam. Dia tak panggil Bilal, dia panggil anak kepada orang hitam. Bilal tak puas hati. Rupanya dia sensitif. Kalimah ni bukanlah ni dia sensitif. Dulu pun dah sensitif dah. Kalau putih dia panggil apa? Apa kan? Negro tu kan? Negro. Apa? Nigger. Maknanya hitam. Negro tu hitam kan? Dia tak suka kita panggil tak? Kan dia suka? Sangat-sangat tak suka. Sama ni. Dia pun tak suka. Bukan sekarang ni, dulu Bilal kena panggil kepada Abu Dzar, ya benar sauda. Kena bahasa kita kat dia panggil dengan istilah tu lah. Hitam ke negro ke dan sebagainya. Dia marah. Bilal tak puas hati. Bila lagi jumpa dengan Nabi SAW, Nabi panggil Abu Dzar. Abu Dzar, asababta fulanan, kamu ada cela seseorang tak? Abu Dzar kata na'am, ya. Fahal zakarta ummahu, kamu sebut ibu dia ke? Mana anak orang hitam
Siapa dia? Mak dia lah. Bila dia sebut anak kepada orang hitam, maknanya yang hitam tu ialah mak dia. Dia cela mak Abu Bilal, sangat tak puas hati. Lalu Nabi dia kata, man yusabbar rijal dzukira abuhu wa ummuhu ya Rasulullah. Nah, tak mana ada cela, dia kata. Hanya disebut ibu dan ayah dia, memang begitu pun. Nabi kata, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu ni orang yang ada dalam dirimu ada sifat jahiliyah. Nabi marah kepada Abu Dzar. Fataghayyara Abu Dzar. Abu Dzar bila Nabi tegur, berubah muka dia. Ala sa'ati minal kibir. Dia kata, ya Rasulullah, apakah aku termasuk orang yang sombong? Nabi kata, ya. Nabi kata, ya. Kemudian Nabi kata kepada dia, Nabi kata, innama huwa ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu min ta'amihi walyulbishu min libasihi wala yukallifuhu ma yaghlibuhu fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu alayhi. Nabi kata, semua itu saudara-saudara kamu yang Allah Ta'ala jadikan dia di bawah pemilikan kamu. Yakni Bilal tu hamba masa tu. Bilal hamba, ataupun Bilal asalnya hamba. Dia dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Panjang Nabi syarah kepada dia. Akhirnya Abu Dzar, bila Nabi kata kepada dia begitu, apa dia buat? Ini maksud dia, mengaku kesilapan adalah akhlak. Abu Dzar, dia pergi cari Bilal. Pergi cari Bilal sampai dia jumpa Bilal. Minta maaf dengan Bilal, dan dia duduk di atas tanah depan Bilal bin Rabah. Kemudian dia baringkan wajahnya sehingga pipinya menyentuh tanah. Lalu dia berkata ke Bilal, ya Bilal, ta' birijlika ala khaddi. Ya Bilal, pijaklah dengan kakimu akan pipiku. Itu kata dia. Ya Bilal, pijak dengan kakimu pipiku. Padahal Bilal bin Rabah mengakunya dia akhlak para sahabat la ilaha illallah, kerendahan hati yang ada pada mereka. Padahal Bilal tu asalnya hamba, tetapi mereka hidup dalam madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia sanggup letak pipi di tanah. Dia kata kepada Bilal, wahai Bilal, pijaklah dengan kakimu pipiku. Sebab dia rasa bersalah dengan Bilal bin Rabah. Allahu Akbar. Baik. Kemudian kisah lain. Hakadha sahabah. Begitulah sahabat. Mereka tidak meninggalkan diri mereka dalam keadaan kegelisahan, melainkan cepat-cepat minta maaf dengan saudara mereka. Akhirnya hidup mereka damai dan juga tenteram. Satu hari juga berlaku antara Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma. Berlaku percakapan sehingga marah Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Bila marah, kemudian Abu Bakar tak paling, tak kata apa. Abu Bakar bila marah, Abu Bakar bangun pergi. Abu Bakar dia tak suka bergaduh, orang yang lembut, hatinya sangat lembut. Bila dia marah, dia pun bangun, dia paling, dia tak cakap dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila Abu Bakar tengok begitu, ataupun bila Umar tengok Abu Bakar begitu, dia pun rasa menyesal. Umar ni sifat dia keras, Abu Bakar sifat dia lembut. Bila bertembung tu berasa hati boleh jadi Abu Bakar. Jadi dia pun, Umar tengok Abu Bakar begitu, Umar rasa dia menyesal. Dia pun takut masalah tu berpanjangan. Dia pun pergi, ikutlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia ikut belakang Abu Bakar. Lalu dia kata Abu Bakar, istaghfirli ya Abu Bakar, maafkan aku wahai Abu Bakar, maafkan aku wahai Abu Bakar. Abu Bakar tak paling kepada dia. Dan Abu Bakar wa Umar la yaltafitu ilaihi yaqulu istaghfar li ya Umar, istaghfir li ya Umar. Fantalaqa yatbi'u Umar wa yaqulu istaghfir li ya Umar, wa Umar la yaltafit ilaihi.
Abu Bakar ya'tazir. Kemudian balik kisah ni. Fa'aghdaba Abu Bakar Umar, yang marahnya Umar. Abu Bakar yang menyebabkan Umar marah. Fansarafa anhu Umar mughdiban. Kemudian Umar pergi dalam keadaan marah. Umar pergi dalam keadaan marah. Abu Bakar bila dia tengok Umar marah, dia pun pergi ikut belakang Umar Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Bila dia ikut belakang Umar, Abu Bakar kata, "Istaghfirli ya Umar." Wahai Umar, maafkan aku. Maafkan aku. Umar tak paling. La yaltafitu ilaihi Umar. Umar tak paling. Umar marah. Dalam keadaan Abu Bakar minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Dia pun berjalan-jalan sampailah Umar sampai ke rumah dia. Wa aghlaqa babahu fi wajhihi. Dia pun tutup pintu rumah. Abu Bakar ni rasa sedih, tak puas hati macam mana ni. Nak minta maaf macam mana dengan Umar. Dia dah menyebabkan Umar marah. Dia pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila Abu Bakar tengok, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Abu Bakar datang dan ra'ahu mutaghayyiran, tengok Abu Bakar berubah wajah dia. Fa amma sahibukum hadza faqad ghamara. Apa dia terjemah situ? Ghamara di situ. Adapun sahabat kamu ini telah, apa dia terjemah situ? Dalam keadaan susah hati, gelisah dia tu. Dia mari dalam keadaan susah hati. Abu Bakar duduk depan Nabi, duduk dalam keadaan diam, tak kata apa. Sehinggalah falam tamdi lahadhat hatta nadima Umar ala ma kana minhu. Bila lama Umar dalam rumah tu, Umar pula rasa menyesal. Kemudian Umar pergi ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk, dia bagi salam, duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun cerita tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia cerita bagaimana dia berpaling daripada Abu Bakar dan dia tidak menerima kemaafan Abu Bakar. Nabi bila dengar begitu, Nabi pula marah. Nabi pula marah. Bila Abu Bakar tengok Nabi marah, Abu Bakar pula kata, "Ya Rasulullah, la ana kuntu azlam." Ya Rasulullah, aku hak tak betul. Aku yang buat salah. 3 sahabat ni, Allahu Akbar. Nabi, Abu Bakar, Umar. Semuanya saling menjaga hati sahabat masing-masing. Mula-mula Abu Bakar buat marah Umar. Dia minta maaf dengan Umar. Kemudian Abu Bakar pergi duduk dalam majlis Nabi. Bila nama Umar masuk dalam rumah, Umar rasa tak apa, sudah adalah aku. Abu Bakar, macam mana aku boleh tak terima kemaafan, permohonan maaf Abu Bakar. Bergegas dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia cerita kepada Nabi, Nabi pula marah ke dia. Tadi dia marah ke Abu Bakar, sekarang ni Nabi marah ke dia. Bila Abu Bakar tengok Nabi marah kepada Umar, padahal tadi dia minta maaf dengan Umar, dia pula bagi tahu pada Nabi supaya Nabi memaafkan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, salah aku tadi ya Rasulullah, salah aku. Ini sahabat, Allahu Akbar. Para sahabat, kehidupan mereka dengan akhlak yang tinggi, kehidupan mereka dengan akhlak yang sangat tinggi. Dan begitulah juga satu hari Nabi ataupun Umar radhiyallahu anhu, dia bagi pakaian, bagi baju kepada para sahabat, bagi baju kena daripada harta rampasan perang ataupun Baitul Mal. Maka setiap orang dapat satu pakaian. Setiap orang dapat satu pakaian. Sampai waktu dia khutbah hari Jumaat, Umar bangun daripada khutbah, tiba-tiba dia kata, "Innallaha qad kataba li 'alaikumus sam'a wat ta'ah." Allah telah mewajibkan ke atas kamu, untukku, as-sam'u wat ta'ah, dengar dan taat. Tiba-tiba bangun seorang lelaki, "Ya Umar, la sam'a laka wa la ta'ah." Tidak ada dengar dan tidak ada taat ke atasmu. Umar kata, "Lima, kenapa pula tak nak taat?" Dia kata, "Kamu bagi kepada kami seorang satu helai.
Kami tengok kamu pakai 2 helai, macam mana kami nak taat kepada kamu? Baju je, la ilaha illallah. Baju je, bukan benda lain. Umar bagi baju, seorang dapat selai. Tiba-tiba Umar pakai 2. Bangun lelaki ni, pertikaian Umar radhiyallahu anhu. Kita kalau tengok baju nanya kita. Hari ni bukan setakat baju, lebih-lebih belaka hari ni. Ini Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, li'annaka qasamta alaina thawban wa anta talbisu thawbaini jadidain. Kamu pakai 2 helai baju baru. Macam mana kami nak taat? Maknanya kamu tidak adil ke atas kami. Kami tidak akan mentaati kamu. Umar pun tak cari masalah banyak. Dia pun tengok ramai-ramai, tengok anak dia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bila tengok Abdullah ibnu Umar, dia kata, "Qum ya Abdullah, bangun wahai Abdullah, bangun." Kenapa? Faqala alasta dafa'ta li thawbaka li akhtuba bihi. Bukankah kamu yang bagi pakaianmu kepadaku untuk aku naik untuk berkhutbah? Maknanya yang aku pakai ni hak aku satu lagi milik Abdullah ibnu Umar, anakku. Faqala na'am. Abdullah bin Umar kata, ya, itu aku punya. Laki tadi iktiraf tu, dia tak ada masalah banyak. Dia kata, al-an nasma'u wa nuti'. Kalau gitu sekarang ni kami dengar dan kami taat. Selesai masalah. Apa dia tu? Iktiraf bil khata'. Mengaku kesalahan dengan segera. Walaupun kita salah, nak mengaku salah ni lah payah sebenarnya. Akhlak boleh cakap, tapi nak mengaku salah payah. Kata gila minta maaf. Tak apalah tu, dia faham-faham dah. Dia tahu dah. Ya ke dia tahu? Kita kata dia tahu, sebenarnya kita malu nak pergi mengaku kat dia. Kira kosong-kosong. Kadang-kadang kita nak minta maaf dengan kawan kita, salam, selamat hari raya, maaf zahir batin. Kira kosong-kosong ni. Kosong-kosong tu apa? Kosong-kosong lah, adalah dulu aku buat dengan kamu, adalah. Kira kosong-kosong sekat tu sudahlah. Tak nak cakap tu, nak buat apa tak nak cakap. Kalau cakap, kamu jaga aku. Tak jadi kosong-kosong. 7-1 Brazil Jerman. Tak jadi kosong-kosong. Nak mengaku salah ni tak, bukan kata, minta maaf dulu, aku ada salah sebut pasal kamu gitu. Kamu sebut apa? Adalah aku sebut gini. Tak apa-apalah, tak apa. Benda dah lepas-lepas lah, tak apa, insya-Allah. Tak apa. Setengah dekat. Nak minta maaf ni, apa dia? Adalah. Nama ada. Kira maaf dah lah. Kalau aku ada buat salah dengan kamu. Sebaik orang ni pelapan ada, tak apalah, aku maaf lah. Kalau dia maaf gitu, selesai tak kita dengan dia? Dah selesai pun, alhamdulillah. Kadang-kadang kalau dia boleh memberi kemaafan kepada kita tanpa kita sebut dosa kita kepada dia, tak apa. Melainkan ada hutang yang perlu kita jelaskan dan selesaikan. Aku terambil duit kamu hari tu, begini sekian. Nak bayar balik ni, macam mana? Dia kata tak bayarlah. Itu tak apa. Tapi kalau ada hutang nak ambil duit, aku ada maaf, kita salah itu, boleh tak minta maaf? Tak apa-apa. Itu ada hak yang perlu kita jelaskan. Kalau benda-benda lain, minta maaf gitu pun dah boleh dah. Minta maaf dah, selamat hari raya zahir dan batin. Maaf zahir dan batin. Dia pun kata okey, tak ada masalah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita, banyak benda sebenarnya. In syi'ta farhal ma'i ilal ma'idi Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mu'takifan fi masjidihi fi layali Ramadan. Satu hari Nabi duduk di rumah dia, dia beriktikaf di rumah dia, di masjid dia dalam malam-malam Ramadan. Datanglah isterinya Safiyah radhiyallahu anha menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menduduk sekejap, kemudian dia nak balik ke rumah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hendak dia balik dalam kegelapan malam sendirian
Lalu Nabi SAW bangun. Kemudian Nabi nak pergi menyampaikan dia kepada rumah dia. Sampai tengah jalan, Nabi berselisih dengan lelaki-lelaki daripada Ansar. Kemudian bila Nabi tengok dua lelaki daripada Ansar, bila Nabi tengok bila dua-dua tu tengok Nabi, lepas tu dia tengok ada perempuan dengan Nabi. Cepat-cepat Nabi kata, ala rislikuma. Nabi kata, tenang-tenang, ini ni isteriku Safiyah. Supaya apa? Mengelak daripada masalah yang timbul. Lalu dua-dua kata, subhanallah ya Rasulullah. Dia kata, subhanallah ya Rasulullah, ayaqilu an nashukka fika an yakuna ma'aka mura'atan ajnabiyyah anka. Subhanallah ya Rasulullah, takkanlah kami terfikir Nabi bawa wanita lain. Nabi kata kepada dia apa? Inna syaitana yajri minal insan majrad dam, wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran. Sesungguhnya syaitan ni mengalir dalam anak Adam pada aliran darah mereka. Dan aku takut syaitan mencampakkan sesuatu keburukan dalam hati kamu. Aku takut syaitan campak keburukan, sangkaan yang buruk datang daripada syaitan. Jadi dalam keadaan kita nak lari daripada masalah, dalam keadaan kita mengaku kesilapan, kita juga kena ada sifat hati-hati yang seterusnya, ialah kerana syaitan ini senantiasa ada dalam diri kita. Nak sampai darjat macam sahabat tadi, semua itu adalah impian kita. Tetapi dalam keadaan itu kita kena ingat, tidak semudah yang kita harapkan. Sebab syaitan ini berada dalam salur darah kita. Tapi jauhkanlah sangkaan yang buruk. Sama ada bagi kita yang melakukan sesuatu, rahmatilah saudara kita, terangkan keadaan yang sebenar kepada dia, supaya dia tidak buruk sangka kepada kita. Adapun orang yang memandang, mereka juga kena menjauhkan diri daripada buruk sangka, sebagaimana yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang kita boleh baca pada hari ini berkaitan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu dalam malam-malam Ramadan. Tengok Nabi malam-malam Ramadan tu pun Nabi kata ala rislika, tenang-tenang. Nabi tak marah, Nabi tak kata apa, tenang-tenang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, maka sekadar itulah dulu apa yang dapat kita kongsikan pada hari ini. Beribadahlah kepada Allah dalam hari-hari Ramadan kita ni dah. Hari ni hari 15. Nah, hari ni hari 15 Ramadan. Separuh dah. Pejalan celik Allah dekatnya. Dah 15 Ramadan. Bazar Ramadan tak habis lagi pusing. Dah 15 dah. Nah. Kan ada orang sebelum ni dia kata tak payah banyak-banyak fikir. Nak buat makan apa, dia sebar menu 1 hari bulan sampai 30 hari bulan. Setiap hari ada satu menu. Siapa dapat mesej WhatsApp tu? Saya nak baca kena sungguh, kerana dia orang saja je nak turun kita ni. Nak atau macam-macam kawan-kawan ni. Kata banyaknya menu makan, tak habis-habis bulan Ramadan ni. Tapi yang lebih utama daripada tu ialah kita bermuhasabah, apakah tawaran-tawaran syurga itu telah bersambut. Yang kita sebut tadi ada beberapa sebab yang Allah jadikan dia sebagai jalan syurga yang utama dalam Ramadan. Ni highway syurga. Ni highway lebuh raya nak masuk syurga. Apa dia? Puasa, sabar, infak, salat, baca Quran, akhlak. Semua ni adalah lebuh raya menuju syurga. Kita bermuhasabah dalam Ramadan yang masih berbaki, apakah kita sudah menerima dan menyambut tawaran itu dengan sepenuhnya, ataupun masih belum mencapai tahap yang sebenarnya. Kalau tidak, peluang masih ada, Ramadan masih berbaki, dan patutnya bertambah lagi kesungguhan kita, sebab kita menghampiri 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan malam Al-Qadar, insya-Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan nak tanya? Tak ada tak? Tak ada lah puasa-puasa ni. Nanti lagi tak tanya lagi bagus. Alhamdulillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.